Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita masih berada pada bab 6, persamaan linear. Tetapi pada kali ini, sebelum ini kita dah lihat bagaimana untuk menyelesaikan persamaan linear bagi dua pemboleh ubah menggunakan kaedah penggantian. Pada hari ini kita akan tengok pula kaedah yang kedua, itu kaedah penghapusan. Jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, bagi mana-mana pelajar yang belum menekan butang subscribe, maka anda bolehlah menekan butang subscribe supaya selepas ini setiap kali cikgu update video-video terbaru, anda akan mendapat makluman ataupun notifikasi. Okey, kita teruskan kepada pembelajaran kita pada hari ini. Okey, sebelum kita melihat soalan-soalan yang melibatkan kaedah penghapusan. Mari kita tengok dahulu langkah-langkah untuk menyelesaikan persamaan linear serentak. Okey, langkah yang pertama, darab satu atau kedua-dua persamaan dengan nombor yang sesuai supaya dua persamaan tersebut mempunyai perkali yang sama. Langkah yang kedua, tambah atau tolak persamaan. Jika perkali mempunyai simbol yang sama ada tambah-tambah atau tolak-tolak, kita perlu menolak kedua-dua persamaan tersebut. Sekiranya perkali mempunyai simbol yang berbeza, tambah tolak ataupun tolak tambah, kita perlu menambah kedua-dua persamaan tersebut. Okay, nanti cikgu akan menjelaskan lagi apabila kita lihat kepada contoh. Langkah yang ketiga, selesaikan persamaan. Dengan cara kita menghapuskan salah satu pemboleh ubah. Langkah yang keempat, setelah mendapat jawapan bagi pemboleh ubah yang pertama, kita gantikan jawapan pada langkah yang ketiga tadi ke dalam persamaan asal untuk mendapat nilai bagi pemboleh ubah kedua. Langkah yang seterusnya, kita boleh menyemak jawapan dengan menggunakan kalkulator. Okey, ini adalah kaedah penghapusan. Okey, mari kita tengok dahulu pada contoh yang pertama. Okey, di belah kanan itu cikgu senaraikan kembali langkah-langkah yang perlu kita buat untuk menyelesaikan soalan ini. Okey, selesaikan soalan berikut menggunakan kaedah penghapusan. Okey, pertama sekali, apabila awak perhatikan pada kedua-dua persamaan ini, awak kena tentukan sekiranya salah satu pemboleh ubah telah mempunyai perkali, maka kita hapuskan pemboleh ubah tersebut. Sebagai contoh, dalam soalan ini kita lihat bahawa Q, pemboleh ubah bagi Q adalah 3 bagi persamaan yang pertama, dan pemboleh ubah bagi Q juga 3 bagi persamaan yang kedua. Maka kita memilih Q untuk dihapuskan. Okey, bagaimana untuk menghapuskan Q? Okey, ingat kembali yang tadi yang cikgu sebut. Okey, langkah yang kedua. Okey, so dalam kes soalan ni kita tak perlu darab mana-mana persamaan kerana perkalinya dah sama. So, untuk yang kedua kita nak hapuskan. Okey, ingat balik apa yang cikgu sebut tadi. Okey, atau untuk cikgu mudahkan bagi awak faham, awak perlu ingat triple S. Apakah yang dimaksudkan dengan triple S ataupun 3S? Same, sign, subtract. Simbol yang sama kita tolak. Apa yang maksudkan simbol sama? Okey, sekiranya simbol di hadapan perkali tersebut adalah tambah dan tambah ataupun tolak dan tolak, maka untuk menghapuskan pemboleh ubah tersebut kita kena tolak. Okey, kalau perhatikan pada soalan ini,
Simbol di hadapan Q adalah tambah dan tambah. So, same sign subtract. Simbol sama, tolak. Maka kita tolak kedua-dua persamaan ini. Okey. So, kita lihat kat sini. Negatif 8P tolak dengan 2P. Negatif 8P, okay, untuk memudahkan awak faham, kita cikgu tulis kat tepi ni, negatif 8P tolak 2P. Maka nilainya adalah negatif 10P. Kita tulis kat bawah ni, negatif 10P. Seterusnya, 3Q tolak 3Q, maka terhapus. Okay, samakan dengan 24 tolak 9. 24 tolak 9 nilainya adalah 15. Okey, untuk mencari nilai P, maka perlu dialih negatif 10 di hadapan. So, akan dapat P sama dengan 15 perkan dengan negatif 10. Kita permudahkan, dibahagi dengan sifar 5, 3/2. Maka nilai P adalah negatif 3/2. Jawapan juga boleh diberi dalam bentuk perpuluhan, iaitu negatif 1.5. Okey, cikgu sarankan untuk awak bagi jawapan dalam bentuk pecahan. Okey, yang seterusnya, setelah kita dapat nilai P, kita dah berada pada langkah yang ketiga, dah selesaikan untuk mendapat nilai bagi pemboleh ubah yang pertama. Langkah keempat, gantikan. Bermaksud, gantikan nilai P kepada mana-mana persamaan. Okey, sebagai contoh, cikgu nak memilih persamaan yang pertama untuk kita gantikan. So, kita tulis dahulu persamaan yang pertama. Okey, dari 1. Negatif 8P tambah 3Q sama dengan 24. Okey, P dah tahu nilai dia adalah negatif 3/2. So, gantikan negatif 8 darab dengan negatif 3/2 tambah dengan 3Q sama dengan 24. Negatif 8 darab dengan negatif 3/2, maka jawapannya adalah 1/4. So, 12. 12 tambah 3Q sama dengan 24. Okey, pindahkan 12 ke kanan. Okey, tambah pindah akan jadi tolak. Maka 3Q sama dengan 24 tolak 12. Dapat 12. Q sama dengan 12 bahagi 3. Maka dapat 4. Okey, oleh yang demikian, tertulis jawapan yang terakhir. P sama dengan negatif 3/2. Q sama dengan 4. Okey, jawapan ini kita boleh cek juga jawapan menggunakan kalkulator. Okey, so sekarang cikgu akan tunjuk cara untuk kita menggunakan kalkulator bagi menyelesaikan soalan ini. Okey, yang pertama kita tekan on dulu. Okey, yang pertama sekali tekan mode 3 kali. 1, 2, 3. Jadi kalau tengok kat sini dia ada EQN, VAT, MAC and VCT. So kita pilih yang pertama, EQN, tekan 1. Okey, seterusnya ada 2, unknown dengan degree. Untuk soalan melibatkan persamaan linear serentak, kita pilih unknown. Unknown dia bermaksud berapa pemboleh ubah yang kita ada. Okey, dalam kes soalan ni ada 2 pemboleh ubah, iaitu P dan Q. So kita tekan 2. Okey, A1 ni adalah perkali di depan pemboleh ubah yang pertama. Okey, kalau awak tengok kat sini, pemboleh ubah bagi P adalah negatif 8. Pemboleh ubah bagi Q adalah positif 3. Yang ni kita sebut sebagai pemala 24. Okey, yang ni pun sama. Okey, so maksud dia kat sini adalah A1, B1, C1, A2, B2, C2. So, A1 adalah negatif 8. Okey, tekan negatif 8.
sama dengan B1 3 sama dengan C1 24 sama dengan A2 rujuk pada persamaan yang kedua. So A2 2 B2. Sebelum tu cikgu ingin terangkan kat sini, sekiranya contohlah persamaan adalah 2P tolak 3Q, maka B2 tu akan jadi negatif 3. Dalam kes soalan ni positif kan, tak ada masalah. So B2 akan jadi 3. C2 akan jadi 9. Maka kita tekan sama dengan. Dia akan keluar X sama dengan negatif 1.5. Dalam kalkulator dia tak ada huruf P dan huruf Q. So yang pertama X ni bermaksud pemulia ubah yang pertama kita letakkan. Dalam soalan ni P lah. So dalam ni sebenarnya jawapan kita adalah P sama dengan negatif 1.5. Atau kita boleh tukar dalam bentuk pecahan, tekan Shift ABC, maka dapat negatif 3/2. Sama macam jawapan yang kita buat tadi. Tekan sama dengan sekali lagi. Y. Semua macam cikgu sebut tadi. Y ni kalau dalam ni adalah Q. So Q sama dengan 4. Maka yang kita selesaikan tadi tu adalah betul. Boleh cuba untuk soalan-soalan lain juga. Sekian.